علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Faslun fi adadi mubtilatis salah. Ini suatu fasal pada menyatakan bilangi perkara yang membatalkan semaya. Perkara yang merosakkan semaya, benda-benda yang nak mempunahkan semaya. Semua ada berapa, nanti kita sebut. Bermula yang membatalkan semaya itu sebelah perkara dan yang lebih daripada sebelah. Hendaklah ditutup akan yang lebih tu pada kitab yang panjang-panjang. Maknanya sini sebut sebelah lah. Lepas tu kalau ada lagi nama kata separuh 30 cari suku lah. Kalau kitab mutlak ini tu kita nak sebut sebelah. Hak lagi tu kita carilah kitab besar lah. Pertama berkata-kata dengan sengaja. Kecek dengan sengaja lah semaya batal. Serta diketahuikan harinya. Tahu kata tak leh, kecek-kecek. Dan diketahuikan dirinya di dalam semaya. Tahu kata kita tengah duduk semaya. Dan jika dengan dua huruf, dua harah yang tidak memberi pahal sekalipun, batal juga. Akan satu sikit pun di bawah. Para fuqaha telah berittifaq atas bahawa batal solat itu dengan kalam, dengan cakap dan perkataan. Karena hadis riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, ia adalah kami bertutur dan bercakap di dalam solat. Mula-mula Islam dulu awal-awal timur tu asmaya berkecek. Rong-reng mula-mula. Bercakap seorang laki-laki akan sahabatnya. Terus semaya berkecek gimana? Dan ia kepada pihaknya di dalam solat. Sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka disuruhkan kami dengan diam dan dilarangkan kami daripada bercakap. Turun ayat ni Tuhan. Turun ayat ni Nabi lagi lalu. Jangan duk kecek masa semaya. Patah. Habis. Dan daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, ia tengah saya bersolat serta Rasulullah, tiba-tiba bergesing seorang lelaki daripada satu kaum. Tengah duduk semaya, tak ada seorang bergesing. Maka aku berkata, yarhamukallah. Maka melihat kaum itu kepada aku dengan mata-mata mereka, nyubak keling mata, tengok dah. Maka berkata aku, wasakla ummiyah. Itu kalimah orang Arab kecek tu. Macam munada mandub lah dia panggil. Munada mandub panggil. Apakah kelakuan kamu tilik kepada aku? Dia tengok gapo tu lalu. Tak biasa tengok orang jangok lah kita. Tak gitu. Tengok kita kan tak puas hati tengok orang jangok. Tengok. Tapi sahabat tak lagi. Maka masuk mereka itu memukul dengan tangan-tangan mereka atas paha-paha mereka. Tepuk di paha tangan. Ya, dalam semaya, ya kena subhanallah ya teh. Tepuk tangan. Maka katakanlah melihat aku akan mereka menyuruhkan aku dengan diam, tetapi aku diam oleh aku. Dia pun senyap. Maka tatkala selesai Rasulullah pada solatnya, sudah. Maka dengan bapakku dan ibuku tidak pernah aku melihat seorang muallim sebelumnya dan kemudiannya yang paling elok nasbah mengajar daripadanya.
Aku tak pernah tengoklah sebagai guru yang paling seperti Nabi. Tak ada, tak bisa tengok. Demi Allah tidak menghalau ia akan daku. Nabi tak hamba. Kalau orang lain itu, selagak dah. Dan tidak memukul ia akan daku. Nabi ia tak katak, tak godeh. Dan memaki ia akan daku. Ia tak maki. Dia molek. Beliau bersabda, sesungguhnya ini solat tak patut padanya suatu daripada kalam manusia. Kita semaya ni tak sesuai lah kalau kita kecek kata. Sesungguhnya ia tasbih dan takbir dan baca Quran. Itu semaya. Itu sebagai dalil lah. Bismillah. Kata ulama Syafi'i tak batal solat dengan kalam orang yang terlupa. Tak orang yang jahil dengan hari. Tapi jahil itu kaedah tu jika hampir masa dengan Islam ataupun terjadinya jauh daripada ulama. Dua tu. Dan mereka yang terlajak lidah itu baik sendiri tak atas ke. Jika ada kalam itu sedikit pada uruh hak terlajak ni. Maka dimaafkan dengan dia. Mereka berdalih bagi orang yang terlupa itu dengan barang yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Hadis maksudnya bersolat dengan kami oleh baginda Rasulullah ke solat zuhur atau asar. Beliau memberi salam dalam 2 rakaat. 2 rakaat wisalih tak ada sudah. Kemudian beliau datang kepada kayu masjid dan beritikak. Itikak itu mana letak tangi menyengai situ. Atasnya atas kayu seolah-olahnya marah ia. Maka berkata Zulyadain, adakah dikosakan solat ataupun akal terlupa Rasulullah? Dia bersabda kepada para sahabat, sebenarkah perkataan Zulyadain itu betul kaya kata? Jawab mereka itu bahkan sebenar Rasulullah. Maka bersolat jadi 2 rakaat yang lain, tambah lagi lah. Kemudian beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Terlupa tak apa. Dan tidak dimaafkan pada kalam yang banyak. Kalau terlupa dia banyak tak boleh ke? Dia tak serupa dengan lebat puasa. Lebat puasa kalau kita terlupa makan nasi habis 3 neka, tak masalah. Tapi bak semaya kalau kecek dengan banyak terlupa tak boleh. Sikit tak apa. Dia batal lah. Kerana bahawasa ia memutuhkan aturan solat dan kelakuan. Kalau kita banyak sikit nak kira ke mana? Kata Syarbini, rajakkan sedikit. Ini marajik. Mana kita nak kira sikit banyak ni. Dan banyak itu kembali kepada uruf. Tengok uruf lah. Atas perkataan yang sah. Ada pun orang mukrah. Orang yang dipaksa. Bukan mukrih, mukrah. Orang yang diterpaksa. Di atas kalam itu maka batas solatnya atas yang azhar. Batal. Walau adalah kalamnya itu sedikit. Dan muqabil azhar itu tidak batal. Ia solat seperti orang nasi. Orang nasi, orang yang terlupa. Nasi itu kelima harak. Adapun jika ada kalam itu banyak, maka batal dengan dia dengan tidak khilaf ulama. Pergi ke mata di atas. Ataupun satu harah yang memberi faham. Tak boleh kat tu. Qi, ai, li, bawah dada sikit tu hak memberi faham. Dan satu harah yang dimakkan dia. Satu harah tapi panjang. La. Walau tak ada makna tapi 2 huruf. Dia hukumkan 2 huruf, 2 harah. Dan maka batas maya dengan tersebut. Demikian lagi jika berdaham-daham. Berdaham tu batal juga semaya. Lagu orang berdaham. Itu berdaham dia panggil. Baca rohak lekak. Terlelah juga panggil. Ataupun menangis. Ataupun mengeram. Mengeram tu bila kita demi panah. Suara tu baik. Tu mengeram. Mengerai panggil. Ataupun berhamuh dengan mulut, siuk.
Dah siuk main apa lagu. Ataupun dengan hidung. Dengan hidung tu atas dengan mulut tu. Atas itu. Dan batuk dan bersin. Jika nyata dua harah ataupun satu harah beri pihak, batallah semayanya. Batal lah. Tapi kalau kita terpaksa tubik juga nak nak tak boleh, tak batal. Apa kita batuk nak tak boleh. Nak teh tak boleh, tak batal tu. Masalah sengaja batuk. Aku satu dulu sikit, aku dua di bawah. Yang ni di antara perkara membatalkan salat itu laginya ialah berdaham dan ketawa. Ketawa tu sukalah. Dan menangis dan mengerang dan mengambus dan sebagainya. Semua itu jika ternyata dua huruf ataupun satu haraf beri pihak. Kata fuqaha kita Syafi'i dan jumhur ulama. Apa ni? Bahawa berdaham-daham dengan tanpa uzur itu membatalkan solat. Berdaham tak ada uzur lah. Jika ternyata dua harah, maka jika ada ia berdaham kerana teruzur yang terjadi. Jadi daham tu kerana uzur yang terjadi daripada tabiat dia ataupun dimengerasikannya. Maksud mengerasi ni kita nak tahan tak boleh, ni kita ubik juga. Atau hak tu maka tak batal solatnya, tak apa tu. Dah. Itu sebab kita kita nak tak boleh. Kata ulama Syafi'i dimaafkan daripada berdaham dan umpamanya seperti batuk, bersin sedikit pada uruh kerana mengerasi. Dan jika zahir dengan dia dua harah sekalipun kerana ketiadaan taksi. Sebab bukan salah taliyah tu. Seperti demikian itu juga kerana uzur bacaan yang wajib. Nak baca tak tu baik kena berdaham. Boleh. Dan lainnya daripada segala rukun qauli kerana darurah. Adapun apabila banyak berdaham-daham dan umpama kerana mengerasi seperti bahawa zahir daripada dua harah pada demikian itu dan lebih, maka salatnya itu batal. Dan bila betul oleh Imam Asnawi akan ketiadaan batal solat pada berdaham-daham. Itu masalah khilaf tu. Tak batuk, tak bersin dengan kerana mengerasi. Habis. Atas tu. Bahkan dimaafkan yang tersebut jika sedikit pada uruh tak kala terkeras atasnya oleh yang tersebut. Maksud terkeras ni makna kita kata ia terpaksa kena tubik dan kita nak tahan tak boleh, kita nak beri nak tak boleh. Tubik juga. Dan jika nyata daripadanya dua harah pada tiap-tiap kali sekalipun. Habis kata tu. Kita gelap sana. Bersalahan jika banyak tersebut itu pada uruh dan nyata daripadanya dua harah ataupun satu harah memberi pihak. Batal semayanya. Malaikat apabila jadi penyakit yang melazimkan dia. Dan penyakit ni mana tak sialah perubah. Maknanya tu batu semua. Sekiranya tidak sunyi daripadanya masa yang lulus semaya padanya. Itu tak batal lah. Maka tak batas semaya. Adapun jika berkata-kata yang di dalam semaya dengan ketiadaan sengaja, seperti terlancar lidah. Dia bukan sengaja. Dia tubik. Tak ada semaya dia baca galik dengan buahnya jatuh tafatau. Oi. Habis itu. Tubik sendiri. Ataupun tubik kelima lain. Wih. Dia kata. Panjang tu kelima tu tak? Telacah lidah. Bukan sengaja tu. Cokik. Cokik. Ini natah. Cokik. Ataupun tidak ia ketahui keharai. Ia tak tahu kata harai. Ataupun tidak ketahui dirinya dah semaya. Lupa atau tak semaya. Tengok, maka jika, jadi maka padanya tafsir.
Jika sedikit perkataannya pada uruh, iaitu 6 kalimah pada uruh ataupun kurang, tidak batas maya tu. Kalau sikit. Dombek ni kalimah tu cerita yang berlaku pada kisah Nabi terlupa semaya tu, kisah Zulyadai tu ni kalimah. Tu ni kalimah dia panggil. Dan jika banyak perkataan pada uruh, iaitu lebih daripada 6 kalimah pada uruh, batas mayanya. Kita tengok nota kaki sikit lah. Aku satu. Kalau ada pun, maka jika memberi salam pada hal lupa ia, maka dizangka batas maya. Maka berkata-kata ia perkata sedikit dengan sengaja, tidak batas maya. Dan tak batas maya dengan berlafaznya dengan Arabiyah, dengan kurbah, dengan yakni dengan berdaping diri pada Allah, yang terhenti kurbah itu di atas berlafaz supaya nazar kita kata. Lagi tidak dengan taklid dan khitab seperti nazar dan merdeka. Seperti kata nazartu li Zaidin bi alfin. Tak batas. Aku bernazar bagi Zaid, si Zaid dengan 1000. Ataupun i'taqtu fulanan a'taqtu fulanan, aku merdekakan si anu itu. Karena demikian itu munajat bagi Allah, maka ada daripada jenis doa. Tak. Gilik sana sikit. Tengah. Adapun taklid dan khitab. Sana bukan taklid dan khitab. Kalau taklid dengan khitab pada merdeka, seperti dia kata, insyafallahu maridi fa'abdi hurrun. Kait dengan in. Ini misal bagi taklid pada merdeka. Dan seperti kata a'taqtuka bi'a abdi, khitab lah. Ini misal bagi khitab pada merdeka. Adapun khitab bagi Nabi, ya masalah khitab ni batal ni. Sebab dulu dia katanya jangan khitab. Tidak dengan taklid dan khitab. Kalau taklid khitab batal. Situ. Adapun khitab bagi Nabi maka tak membatalkan semaya, dan jika khitab itu pada ketika mendengar oleh yang semaya sebutan Nabi sekalipun. Seperti mendengar ya seorang berkata sebenar Nabi begitu-begitu, maka berkata ya semaya sallallahu alaika ya Rasulullah, itu tak batal. Kita tengah duduk semaya, lepas tu bucunya duduk ngajar kita hadis. Kalau Nabi bersabda oleh Nabi, maka bila kita dengar sebut nama Nabi, sunat kita selawat. Padahal kita tengah duduk semaya. Bila kita selawat, kita kata semacam ni, sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Tak batal. Itu Nabi. Kata Syekh Ibnu Hajar ala bafadal. Kitab Minhajul Qawim tu lah. Muqaddimah Hadramiyah tu yang terkenal Muqaddimah Bafadal. Itu Minhajul Qawim itu sebagai syarah. Ibnu Hajar buat. Katanya, dan tidak membatalkan oleh khitab Allah dan Rasulnya. Tak apa tu. Dan jika lain pada tasyhud sekalipun. Intah. Di sana, dan tidak batas maya dengan berlafaz dengan doa yang haruf, yang tidak dengan taklid. Kalau taklid tak boleh lah. Dan khitab bagi makhluk, bukan khitab dak. Dan jika berdoa bagi orang lain sekalipun tidak batas maya. Maka batas maya boleh sekali. Maka batas maya dengan doa serta taklid. Dia katanya, Allahumma gfirli in syi'ta. Tak boleh. Doa sekadar Allahumma gfirli tak apa. Dia berbuat in syi'ta tu. Hei Tuhanku, ampun bagiku jika kau kehendak. Demikian lagi batas maya dengan doa serta khitab bagi makhluk yang lain pada Nabi.
makhluk lain itu apa? Daripada jin, manusia dan malaikat dan lain pada sekalian. Seperti katanya bagi lain, Subhana Rabbi wa Rabbuka wa Rabbika, ataupun Rahimakallah. Dan jika bagi mayat sekalipun, batas mayat, dan batas mayat dengan dikhitakkan akal yang tidak berakal. Seperti kata, Ya arda Rabbi wa Rabbukallah, a'udzu billahi min syarri ma fika wa syarri ma dabba alaika. Itu dia panggil khitab kepada yang tidak berakal. Arda tu mana bumi, mana berakal. Tanah tak ada akal. Habis. Di sanalah mati. Keduanya perbuatan yang banyak berturut-turut. Itu pun batas maya juga. Perbuatan yang banyak berturut. Baca mati dulu lah. Dan keduanya perbuatan yang banyak lagi berturut-turut seperti 3 langkah yang berturut-turut pada uruh. Sama ada sengaja ataupun tersalah. Batas mayanya. Turun bawah. Telah ittifaq para fuqaha atas batalnya solat itu dengan perbuatan yang banyak. Kalau perbuatan yang banyak tu batal. Dan menjalani ulama kita Syafi'i kepada bahawa marji' dapat kembali rajak ke pada diketahui sikit dah banyak itu ialah kembali kepada uruh. Seperti tadi ya. Maka bagi dibilangkan manusia sedikit maka sedikit, dan dibilangkan manusia itu banyak maka itu banyak. Uruh dia panggil. Kata ulama Syafi'i lagi, 2 kali langkah yang pertengahan itu dan 2 kali pukul dan 2 kali tepuk itu dan umpama keduanya itu dibilangkan sedikit. Sekadar 2 tak apa lagi, sikit. Dan 3 daripada demikian itu 3 kali langkah, 3 kali tepuk, 3 kali 2, 3 kali pukul ataupun lainnya dibilangkan banyak. Mana kalau 2 tu sikit, 3 banyak lah. Jika turut-turut. Sama sahaja ada daripada satu jenis langkah ataupun beberapa jenis. Seperti sekali langkah dan sekali pukul dan mencabut kasut. Dan sama ada sengaja langkah-langkah yang 3 itu dengan qadar 1 langkah ataupun tidak. Dan musarah oleh mereka itu juga dengan batas solat itu dengan perbuatan yang keji. Seperti melompat yang keji. Lompat sepanjang kata. Batal tu kerana menafikan solat. Dan di atas demikian itu, maka perbuatan yang sengaja di sisi mereka itu membatalkan solat, dan jikalau sedikit sekalipun. Sama saja ada daripada jenis perbuatan solat ataupun lain pada jenisnya. Adapun terlupa, maka jika adalah perbuatan lain daripada jenis solat, dia terlupalah, maka batas solatnya dengan banyak. Ditafsir banyak sini. Kerana bahawa hajat itu tidak menyeru kepadanya. Adapun bila menyeru oleh hajat kepadanya seperti solat Syiddatul Khaufi, masa hajat ada tu. Walaupun perbuatan banyak, maka tidak mudarat. Jikalau banyak sekali pun tak apa tu. Tak lopak. Masa perih kau sedia tu. Adapun apabila adalah perbuatan itu daripada jenis maya, seperti menambah rokok, tambah sujud dengan terlupa, itu perbuatan semaya tu. Maka tak batal solatnya. Dengan terlupa tu kaedah lah. Dan sengaja tak boleh. Dalil kerana hadis bahawa Nabi SAW bersolat zuhur 5 rakaat, beliau sujud sahwi dan tidak iadahkan solatnya. Tengok. Tambah solat lagi di 5, tu panggil tambah jenis perbuatan solat. Batal tak? Tak. Tapi dengan terlupa. Dan sengaja tak boleh. Kali kau ini perbuatan yang banyak, 1 rakaat tu. Cuma terlupa. Akal 1 turun di bawah pula. Kalau dan keduanya perbuatan yang banyak, yakni membatalkan semayanya seperti berjalan 3 langkah berturut-turut, batal lah tu.
dan memamuh 3 kali berturut-turut. Mamuh gapo? Mamuh tu pun getah. Kau 3 kali tak lihat. Dan bergaru 3 kali berturut-turut. Serta dengan gerak tangannya. Kalau jari saja tak apa, gerak tapak tangan. Lepas tu kalau kita garu, kita tak situ, kita duk. Kau dah jari saja duk gitu. Ataupun tak sini, kita atas sini. Tak sini. Kah. Tak apa tu. Tak boleh. Okey pula. Tak boleh. Dia banyak kali panggil. Pada orang yang tidak pada tubuhnya penyakit gatal lah. Dan jika perbuatan banyak itu dengan 3 anggota sekalipun, seperti digerakkan 2 tangan dan kepala dengan berserta. Tangan bergerak, kepala bergerak, patah semaya dengan dia. Dan jika lupa sekalipun kerana ia memutuskan peraturan semaya. Ada pun orang yang ada pada penyakit gatal. Orang ni panggil tu hebala dengan penyakit gatal ni. Kalau tak garu tak boleh. Garu semua. Sekira-kira tak kuasa ia sabar atas tidak bergaru, maka tidak batas semayanya dengan bergaru-garu 3 kali berturut ataupun lebih kerana darurah. Tak apa. Gatal sungguh, nak tak boleh. Gatal sampai di si daging. Maka tu garu lagi. Nak cari masa luar tak ada. Garu semua. Maka pergi tangannya pada tempat yang garu dan kembalinya dengan berturut-turut itu dibilaikan sekali 2. Pergi tangan pada tempat yang garu. Aku mana buat? Pergi tangannya pada tempat yang digaru dan kembalinya dengan berturut-turut. Pergi tolak, kerak klik. Kata. Dibilaikan sekali. Pergi tangan itu tertolak, terkata sini. Perah gitu, kerak klik. Dibilaikan sekali. Nampak ibadat lah. Pergi tangan pada tempat yang digaru dan kembali. Kembali tarik klik semula. Tolak naik, tarik balik, turut-turutlah. Dibilaikan sekali. Demikian lagi diangkatkan tangannya daripada dada dan dihantarkan atas tempat bergaru, itu dibilaikan sekali 2. Kita ada sini lah mula. Tangan kita garu sini. Dibilai sekali lah. Kalau kata tekak kan, akik di dada tangan, akik berah naik, tak sini kata tak di muka ni. Sini tak sini, dibilaikan sekali. Jika berhubung salah suatunya dengan yang satu, jangan sengaja lama lah. Pakai berkata wepak tu, pakai tak sini selalu, dibilaikan sekali. Maka jika tidak berturut pada surah pertama dan tidak berhubung pada surah yang kedua, maka dibilaikan perginya itu 1 kali dan kembalinya itu kali yang kedua. Kalau tak berturut, masalah kita nak garut sini. Perah. Lepas tu sengai. Perah pula. Hak tu 2. Tangan kita tak ada dada. Nak garut sini. Tapi masalahnya jadi mana sana? Tak ada berturut, tak ada berhubung. Kita akik pada dada tu, kok ni dulu. Ada siapa sini lagi lama. Tu dia panggil dibilaikan 2 kali. 2 kali. Tafsir molek lah. Demikian lagi diangkat daripada dada itu 1 kali dan dihantarkan atas tempat bergaru tu kali yang kedua. Sebab tak ada berhubung. Kalau berhubung tak apa. Adapun perbuatan yang sedikit maka tak batas maya jika tidak kosak bermain-main dengan dia dan tidak keji seperti melangkah 2 langkah dan memamah 2 kali dan bergaru 2 kali dan memalu 2 kali. Memalu tu memukul dah, bukan mana malu tu dah, memukul. Dengan tidak keji dan menanggal moza, pecak khuf dan memakai kain dengan perbuatan yang ringan
dan membuka kitab. Tak apa tak batal tu. Dan memahamkan bahagian di dalamnya dari kitab. Tetapi demikian itu makruh. Tak apa. Kau dah makruh. Ataupun perbuatan yang banyak tetapi tidak berturut. Tak ada kata berturut-turut dak lah. Senggil lama-lama. Maka tak batas semaya dengan dia. Maka perbuatan yang banyak yang bercerai-cerai itu sekira dibilai kepada uruf bahawa tiap-tiap perbuatan itu putus ia pada bagian dulu. Walaupun banyak kali tapi ia senggil lama. Senggil lama. Dan didhabi oleh Syekh Baghawi, Imam Baghawi lah, orang belum Nawawi lagi ni. Dan didhabi oleh Imam Baghawi akan bercerai itu dengan bahawa ada antara tiap-tiap perbuatan dan antara bagian yang kemudian qada rakaat. Itu lama juga bercerai tu. Dhabib bercerai tu qada masa 1 rakaat semaya. Lama. Maka itu dhaif. Ni pendapat Baghawi dhaif. Lama berdoa. Sampai 1 rakaat ni lama. Kat 2 minit. Seperti bagian tersebut kitab Majmu'. Dan didhabi oleh setengah ulama dengan bahawa ada tamak ninah ya antara dua perbuatan. Maka iaitu dhaif pula. Habis kata. Mati pula. Adapun perbuatan yang sedikit maka tak batas mayanya. Jika kau sak bermain-main dengan dia, dia sikit. Maka perbuatan yang banyak itu sama ada dengan satu anggota ataupun berbilai-bilai seperti digerakkan kepalanya dan 2 tangannya. Itu perbuatan yang banyak lah. Dan satu lopak yang keji seperti perbuatan yang banyak juga. Lopak jauh dari semaya. Semoga banyak tu. Demikian lagi menggerakkan sekalian badan, gerak tubuh kita ataupun kebanyakannya badan kita. Dibilaikan banyak juga. Makna dibilaikan banyak juga tu. Adapun perbuatan yang banyak yang membatalkan semaya itu jika dengan anggota yang berat. Maka jika dengan anggota yang ringan tidak batas semayanya. Seperti digerak segala anak jari, tak atas. Ataupun digerak lidah. Ataupun kelupuk. Ataupun bibir mulut. Tak apa belakang tu. Ataupun zakar. Halus ke zakar ni? Tak tahu ke lah. Nah besar tu kira bila kata ringgit kat tu. Wadah kira mari kat 2 kilo kat dah. Bila ringgit lah. Bila ringgit. Dan masalah perempuan kalau kopek bila ringgit kat tu. Dada tu lah. Bila rokok bergerak, sujud bergerak, bergerak hantar kat tu. Kalau batal tak nak maya. Tak. Balu kira mari sebelah 3 kilo. Dibilaikan anggota ringi, bukan berat dah. Dan jika beberapa kali yang berbilai-bilai lagi berturut-turut sekalipun, tak apa, tak atas. Sebab anggota ringi tu, anggota ringi. Maka menyerupai dengan perbuatan yang sedikit juga. Dan dimaafkan perbuatan yang banyak pada semaya syiddatul khaufi. Banyak kali sebut dah ni. Dan semaya sunat pada safar. Apabila ia berjalan ataupun digerakkan tangannya ataupun kakinya atas menate. Kaki kita duk tembak. Tak boleh pergi dah lah. Tangan kita duk pegang di tali tu. Dia tak apa tu. Tak atas maya. Kerana hajat jikalau ia atas kena lah. Ada bawah. Tak boleh juga. Habis ketiganya berhadah. Di antara perkara membatal ni berhadah. Hadah besar ataupun kecil di dalam semaya. Batal belakang tu. Jika daripada orang tidak dapat air dan tanah. Ataupun orang daimil hadas sekalipun. Yang lain pada hadasnya yang daim. Batal juga.
Pahadaan solat belakang. Daimul hadasi ni kita misal orang ni pasal tu biar kecing semua. Bila dia nak semaya, baik semaya. Dia panggil sahibul darurah. Kecing titik tak. Kalau saya titip ayah, titik semua. Dia ambil asmaya posiak belakang tu, kalau nyegi titik tu juga tak atas. Tapi kalau nyegi ketuk, benarlah. Apa dah? Tu masalah daimul hadasi. Jadi pergi tino atalih lah. Kalau hadah dalam hal hak asal tak apa. Apa kali kita kata orang ni semaya, orang tak ada air, tak ada tanah. Nama air semaya pun tak ada, nak tayamum tanah tak ada. Wajib semaya tak? Ya wajib. Semaya memelihara waktu. Belum nak takbir semaya ketuk, mata. Padahal tak ada untuk mula dah. Apa dah? Terbatas. Itu jika daripada orang tidak dapat air dan tanah. Kita panggil fakidut tahura ini bahasa Arab. Dan daimul hadas. Sekalipun patah. Maka satu. Yakni berhadas sebelum daripada salam pertama. Maka tidak ada perbezaan antara berhadas itu dengan sengaja ataupun terlupa. Kerana luputnya syarat daripada syarat-syarat solah. Iaitu syarat solah itu bersuci pada hadas. Sebelum sempurna segala rukun-rukun. Adapun jika berhadas kemudian daripada beri salam pertama dan sebelum salam yang kedua, maka telah sempurna solat dan sahnya. Dan ini tepat ijma' sekalian ulama muslim. Hukum kedatangan hadas di dalam semaya. Tengah-tengah duduk semaya berhadas. Nak buat lagu mana? Adapun apabila kedatangan di atas seorang oleh hadas padahal ia berada di dalam solatnya, maka mengikut pendapat jumhur fuqaha, dan mereka itu ialah fuqaha Maliki dan Syafi'i, dan iaitulah yang sahih si ulama Hanabilah, mereka berpendapat batal solatnya punahlah. Tengah-tengah duduk semaya ketuk, beradu lah. Nak semaya apa lagi? Sengaja ada ia ataupun dengan terlupa. Sama ada musalli itu bersolat keseorangan, ada ia ataupun makmum ataupun terimam. Tak kira. Akan tetapinya tidak melarat oleh batas solat imamnya itu atas solat makmum. Kalau terimam itu batal, ia tak jerak serah sampai ke makmum. Makmum tak atas. Di sini mereka yang mengharuskan istikhlah. Istiqlal menegati terimam itulah. Dan di atas demikian itu maka barang siapa mendahulukan dia oleh hadas dalam solat, rasa batal solatnya, dan lazim memulai ke solat yang semula. Kena buat semula. Kerana hadis riwayat Ali bin Talqin bersabda Rasulullah, apabila berketuk seorang kamu dalam solat, maka hendak berpaling ia dan berwuduk ia dan hendak ia iadahkan solatnya. Itu sahih hadis. Habis. Dan kerana bahawa ia meluputkan satu syarat daripada syarat-syarat solah di tengah solatnya, di atas wajah yang tidak kembali ia malaikat kamada pada masa yang lama dan perbuatan dan amal yang banyak, maka pasti solat. Keempatnya kedatangan najis yang tidak dimaafkan daripadanya daripada najis. Tengah-tengah kita ada semaya najis jatuh. Najis itu tak maaf. Kita ada semaya. Tak cicak basuh jatuh pak kena. Tak lagi lah. Keluar. Kalau kering tak apa. Hak kering jatuh atas tangan kita, jatuh lalu tak apa lagi. Kalau basuh pakai batal. Maka jika jatuh najis yang kering atas kainnya ataupun badan, maka dikibaskan dia, digelebah. Dikibas. Seperti kita gelebah kain dah. Dengan bersegera, nakah. Bukan. Maka dikibaskan dia dulu daripada masa luluh tamakninah. Gelebah selalulah. Ataupun najis yang basah, jika dicampurkan dia dengan bagian yang jatuh atasnya dulu daripada masa tersebut, yakni masa luluh tamakninah, dengan ketiadaan digenggamkan dia.
dan ditanggungkan dia. Tidak batas maya. Kalau kita genggam, kita ambil. Kalau kita tanggung, kita bawa. Batas. Najis basah. Najis basah. Ginilah kalau kita kata, kita pakai piyah ni. Cicak berak tahi basah. Kalau kita pegang gitu, buai, genggam. Ataupun ditanggung. Batas maya. Lepas tu kalau kita capok lalu, kita pakai tepuk, pah gitu lalu dah. Tu tak atas tu. Misal. Akal satu, yakni berhubung dengan najis yang tidak dimaaf daripadanya pada kain, tubuh ataupun tempat. Dan keluar dengan kata berhubung itu membetuli. Membetuli tak apa, tak atas, tengah celah lada kan. Maka tidak mendorak najis membetulinya karena ketiadaan bertepuh dengan dia. Maka jadi ia seperti jikalau bersolat atas hamparan tika yang di hujungnya itu ada najis. Maka solat itu sah. Dan jika bila demikian tepat solatnya sekalipun. Kelimanya terbuka aurah. Batas maya. Maka jika dibuka oleh angin dan ditutupkan dia dengan bersegera dulu daripada lalu masa suku ke tempat ninah, tak batas maya. Kita ada semaya, angin pupuk, selok, nampak peti kotor, mah katuk lalu. Tak atas. Habis kalau kita ada keran, nak udah mengenal kita, boleh lah. Selok peti kotor, kau dia pun kata kawah lu sangat, tengok sungguh tak apa. Penuh maya lah tu. Tak, boleh lah tu. Selama tidak berulang-ulang dan berturut-turut. Sekira-kira berkanak pada menutup kepada beberapa gerak yang banyak lagi berturut-turut. Itu tak boleh. Maka jika ada demikian itu batas maya. Tak boleh lah. Bakal seluar tak apalah. Kita tak kena duk selak kain lah. Tak seluar. Maka jika dibukakan dia dengan sengaja. Sengaja buka betul lah. Kita tengah duduk sujud, selak sengah di belakang. Atau dibukakan dia oleh binatang seperti kera. Kira siapa putus tak tahu. Kita semaya tak ada pakai seluar, pakai kain sarung. Tengah-tengah duduk sujud ni heret kilah. Tak ada apa. Setambung tu baik. Ataupun lainnya. Ataupun kanak-kanak yang belum lagi memayit. Budaklah lu. Anak-anak kita buah. Maka batas maya. Itu tak boleh lah. Punah lah. Jikalau ditutupkan dia dengan segera sekalipun. Kalau kita katuk selalu pun tak boleh. Yang boleh tadi masalah angin. Itulah. Kalau kera buka, kucing buka, anak kita tak boleh. Angin tak apa. Demikian lagi batas maya jika dibuka dengan tersalah. Batal juga. Buka aurah tu lah. Jika tidak ditutupkan dia dengan segera. Maknanya kalau tutup dengan segera tak apa. Buka tersalah. Habis. Dan keenamnya mengubahkan niat. Ini pun batal kan? Mengubah niat. Batal. Ubah niat kita. Seperti yang niat keluar pada semaya. Duk semaya molek-molek. Beradu. Biar punah lah. Ataupun taraduk ia padanya pada ubah niat. Ataupun domai tak sini. Taraduk ia seorang padanya pada keluar pada semaya. Domai tak situ. Nak beradu ke tak beradu? Nak keluar ke tak keluar? Habis punah. Ataupun digantung, yakni ditaklik memutuskan dia dengan suatu. Batal tak? Digantung taklik. Kita tengah duduk semaya, bermolek gelap hujan nak turun. Tak turun lagi. Baju duduk jemur di tepi pondok lah. Tengok dah gelap, masuk semaya juga. Dalam keadaan duduk semaya, mari taklik lah hati. Kalau hujan turun, aku nak beradu, kutip baju. Penuh lah. Itu taklik je panggil. Taklik. Akal satu. Adapun haji dan umrah maka tidak batal keduanya dengan niat keluar. Tak apa tu. Dengan ittifaq ulama.
dah puasa dah i'tikaf itu maka tidak batal keduanya dengan dia. Tak atas agak. Atas pendapat yang asah. Jadi atas ittifaq ni khilaf. Dan wuduk itu maka tak batal dengan dia bagi yang telah lalu daripada di atas pendapat. Bagi yang telah lalu daripadanya. Gitu nak kita. Di atas pendapat yang asah juga. Tetapi berhajat yang baki itu pada niat, kau tinggal lagi. Dan farak antara solat ialah bahawa solat itu terlebih picit dan sepik bak. Tak luah bak maya ni. Dia halusi. Maka adalah memberi bekahnya itu dengan cedera niat terlebih bersangat teh. Dan seperti solat itu Islam, sepongat agama Islam. Tak boleh tu. Niat keluar pada agama punah dah. Taraduk agama tak boleh kok. Maka batal keduanya dengan niat keluar ittifaq. Habis kata. Masalah ta'liq bawah keluar. Kedua artinya dan jika tidak hasil sekalipun yang mu'allaq alaih tu. Benarnya kita ta'liq tak ada hasil. Dan jikalau perkara mustahil ada sekalipun batal juga. Gerti tidak hasil mu'allaq alaih. Tadi ya, nampak gelap, kita masuk semaya. Kalau hujan turun aku nak berada akik baju. Hujan tak turun ni. Batal betul lah. Bukan nanti hasil mu'allaq alaih. Nampaklah. Ataupun kita kata kita ta'liq pun mustahil ada. Aku mana Belanda saya ada ni. Kalau kera boleh kecek aku nak waduh maya. Jangan jumpa kau boleh kecek tu tak. Tapi kalau burung Belanda tu mustahil ada. Seperti ketidak memutuh oleh pisau, tu mustahil ada. Habis kata. Dan asal pada ibadat itu disyaratkan jazam niat dan ketidakkan taraduk padanya pada niat ataupun ta'liq pada sesuatu. Jangan ta'liq atau tu atas pada kata taraduk. Yang ini ketidakkan ta'liq pada sesuatu. Dan sungguhnya telah istisna oleh para fuqaha pada ini kaedah beberapa masalah yang terjadi ibadat padanya serta taraduk pada niat ataupun ta'liqnya jadi. Mungkin tak sah ni sah. Dan telah mendatai oleh ulama Syafi'iyah pada surah taraduk itu apabila kesamaran atas seorang air mutlak dan air bunga mawar maka berwuduk ia dengan tiap-tiap pada kedua itu sekali-sekali dan sah wuduknya boleh padahal taraduk tu dan dimaafkan taraduk pada niat kerana darurah. Yang kedua apabila yakin bahawa atasnya satu solat daripada 5 waktu dan tiada ingat yang akan satu solat. Nah, saya bersolat ya akan 5 waktu. Kita terlupa satu waktu ya, tapi tak ingat hak mana. Wak 5 dah sah solat dah. Masalah ta'liq pada ibadat. Kita tinggal situlah kalau sana. Baca sedikit Maka jika Maka jika dipalingkan semayanya yang ia seorang padanya pada semaya. Memaling akan semaya yang lain. Mana ubah semaya. Padahal mengetahui ia lagi sengaja. Batas semaya. Melainkan jika dipaling semaya fardu akan sunat mutlak. Itu tak apa. Ya kalau kita duduk semaya zuhur, kita tukar nawak asar. Tak boleh. Kalau kita semaya fardu, kita niat jadi sunat mutlak. Boleh. Tapi hak fardu kena buat semula. Apa dah? Dan memberi salam ia daripada 2 rakaat. Supaya mendapat semaya berjemaah yang dituntutkan dia padahal ia semaya seorang diri. Tak batas semayanya. Bahkan sunat baginya bagi seorang dipalingkan di atas semaya. Sunatnya tukarlah jika luah waktu. Maka jika sempit waktu sekira jikalau dipalingkan dia tak mendapatkan semaya dengan sepenuh dalam waktu. Harai dipalingkan dia akan semaya. Kalau waktu tak banyak, kita kasih paling juga. Harai lah. Dan ketujuhnya berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri atau ke kanan. Batal agak. Bawah tu dan jikalau dengan ikrah sekalipun. Orang paksa, batal. Seperti bahawa memalingkan dia oleh orang lainnya dengan secara terpaksa.
dan kembali ia pada masa yang hampir. Maka puasa batal solatnya. Sebab apa? Kerana nadi tu jaga-jaga nak berlaku. Dan jika dipalingkan dia oleh seseorang dengan dikerah atasnya, sekalipun batal juga. Dan jika tu goyahlah. Jikalau kembali ia dengan segera sekalipun, batal semayanya. Kerana nadi demikian itu dalam semayang. Supaya bawahlah tali. Bersalah jika berpaling daripadanya jahil ia ataupun terlupa dan kembali dengan segera. Tapi jahil maaflah. Tidak batal semayanya. Itu tak apa tu. Dan harus yang tersebut pada semaya syiddatil khaufi dan pada semaya sunat pada safar. Itu dia semaya istisna tu bik sukun dah tu. Dua masalah. Ke-18 dan ke-8 dan ke-9 makan dan minum. Ni batal. Sama ada banyak ataupun sedikit batal berlaku. Dan jika aliyu yang dicampur dengan yang lainnya sekalipun batal sembahyangnya. Malaikat jikalau ia jahil akan haram ataupun terlupa. Tafriq malaikat tu tidak batal, ini maka tidak batal sembahyang. Jikalau sedikit makan ataupun minum. Kalau banyak tak boleh juga. Kalau banyak tak boleh juga. Akan satu muka 520 dan ke-8 ke-9. Maka batas maya dengan barang yang membatalkan puasa. Apa saja hak batal puasa, benda tu juga batas maya. Kullu ma abtalas sauma abtalas salah. Tu satu kaedah. Ya sampai ia kepada rungo dan jikalau sedikit sekalipun seperti sebiji lenga dan seperti dimasukkan sewaktu ke dalam telinga, maka sampai ia kepada batin batas maya. Dan dengan makan yang banyak dengan terlupa dan jika tidak batal puasa dengan dia sekalipun. Jadi kalau makan banyak puasa tak batal semaya, dia batal dengan terlupa. Turun sikit. Maka jika ditelekkan dahak yang turun daripada kepala, dahak tu rohak, kuning. Ataupun yang naik daripada rungganya yang sudah sampai kepada hak zahir daripada mulut dan dapat diludah. Kita telek, maka tidak diludahkan dia. Ataupun ditelankan aliyu yang mutanajis dengan umpama darah gusi dan jika putih sekalipun. Ataupun ditelek aliyu yang berubah dengan merah umpama air pini. Orang makan pini mulut merah telek tu. Batas mayanya pada segala surah tersebut. Orang makan pini air merah telek tu. Batal. Karena kaedah tiap-tiap membatalkan puasa membatas maya. Ma abtalas sauma abtalas salah. Tu kaedah. Habis kata. Yang ke-10 di sana. Dan ke-10-nya tertawa-tawa yang nyata dengan dia dengan tertawa tu dua harah. Batas maya kak kita suka dua harah. Itu pun batas maya. Ataupun lebih 3-4. Ataupun satu harah yang beri pehe, tak boleh juga. Dan jika terkerah atasnya tertawa-tawa, kita nak tak boleh. Hanya gelak demo tak tahu kita pun. Akik kik bunyi enggak dulu. Tak kita ada semaya demo gelak. Suka kita pun. Tak batas semayanya. Jika sedikit seperti bagai tu dulu sebut. Jangan banyaklah. Jadi kita duk tahan dah tak jadi juga. Akhir sekali dah kesebelahnya murtad na'udzubillah wal iyazabillah. Ini batal agak semaya ni. Murtad tu dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun cita-cita hati azal tak boleh lah. Dan tinggal lagi beberapa perkara yang membatalkan semaya. Bawah tu akan satu ada cuma atas tak ada. Atas tu kena tak pada kata tertawa-tawa lah kalau atas.
Tak situ. Habis. Mana kata hak tinggal lagi ni? Dan setengah daripada membatalkan semaya lagi memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Tak boleh kan? Atas maya dah. Dan iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud. Kita sengaja buat lama. Akan satu dengan bahawa melebih pada i'tidal atas doa yang warid padanya dengan qadar baca Al-Fatihah. Dan pada duduk antara dua sujud itu atas doa yang warid padanya dengan qadar baca tasyahud. Lebih pada itu tak boleh. Dan setengah daripadanya membatalkan semaya lagi. Terutama dia makmum daripada imamnya dan terdulunya atasnya tahmid dengan dua rukun dengan ketiadaan uzur. Kalau uzur tak apa. Atau kembali dalam bab muafiq masbuk lah. Dan setengah daripadanya membatalkan semaya lagi menelan akan dohak dalam. Itu batal belakang lah. Kita buat setakat dulu. Pagi esok ni kita habis. Ada lagi 25 muka surat. Esok saja insya-Allah habis pagi esok. Bab sujud sahwi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil arifin wa qulubana wa ja'alna a'malana wa ala salli wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.